Rumah panjang yang baru telah didiami dan ladang mereka pun telah dicucuk tanam. Kini mereka giat memburu binatang dan menangkap ikan. Ikan merupakan makanan protein yang penting bagi orang-orang Temia. Mereka menggunakan bermacam-macam cara untuk menangkap ikan. Perangkap ikan atau bubu diletakkan semalaman di bawah kayu-kayu di sepanjang tebing sungai. Jala tidak menghasilkan tangkapan yang banyak kerana terdapat batu-batu yang besar di dalam air di hulu sungai. Cara yang lain ialah dengan menggunakan serampang. Mereka jarang menggunakan pancing kerana hasilnya sedikit dan hanya cukup untuk keluarga sendiri sahaja. Untuk mendapatkan ikan yang banyak, mereka membuat empangan dan kemudian meracun ikan-ikan dengan akar tuba. Kerjasama amat perlu untuk menjayakan usaha ini yang diadakan sekali atau dua dalam setahun. Empangan biasanya dibina di bahagian sungai yang berdekatan dengan lubuk yang dalam, iaitu tempat pembiakan berbagai jenis ikan sungai, seperti ikan kelah, sebarau, dan tengas. Untuk membina empangan, kayu yang berat dilintangkan di dalam air di antara batu-batu besar. Kemudian, dibina satu rangka yang mempunyai pelanta yang tinggi di tengah-tengahnya. Pelanta ini dibuat daripada buluh yang tersusun rapat. Ia ditindih dengan batu-batu yang berat supaya tidak terumbang-ambing bila dipukul arus. Apabila dilanda air, ikan-ikan akan terdampar di atas pelanta ini. Kepingan-kepingan buluh diletakkan ke atas rangka ini untuk menahan dan meninggikan paras air kepada tinggi pelanta. Empangan ini yang dibuat bertungkus lumus selalu diruntuhkan oleh banjir di musim tengkujuh.
Mari. Oh, sur, mari. Sur, biar nambung semati. Mana tu? Tak. Siap ya. Awak. Tak. Bukan ucap, ucap juga. Akhir sekali, dahan-dahan dan daun diletakkan pada kepingan-kepingan buluh tadi untuk menampal lubang-lubangnya. Mereka kemudiannya membawa akar-akar tuba yang diambil dari hutan menuju ke hilir lubuk dengan berhati-hati supaya tidak menakutkan ikan-ikan di dalam lubuk itu. Di tepi lubuk, mereka pun mengikat rakit dan mula menumbuk akar tuba untuk mengeluarkan racunnya. Racun ini akan masuk ke paru-paru ikan dan terus ke saluran pernafasannya. Ikan itu akan kelemasan dan akhirnya mati kerana kekurangan oksigen. Apabila ikan-ikan itu timbul di permukaan air, orang-orang yang sedang menunggu dengan tenang dan sabar di tepi tebing terus terjun ke air sambil bersorak-sorak kegembiraan. Buat seketika, mereka berkelakuan seperti kanak-kanak mengejar ikan-ikan di dalam air.
Ikan-ikan yang terkena racun ditunda supaya melepasi empangan, lalu terdampar di atas pelanta yang telah disediakan. Kemudian, mereka mengocak air ke arah empangan untuk mengeluarkan ikan-ikan yang masih ada di dalam lubuk. Ikan boleh didapati di sepanjang tahun dan orang-orang Temia memakannya setelah direbus atau disalai. Walau bagaimanapun, mereka ada mempunyai pantang yang tertentu ketika memakannya. Kaum wanita dilarang memakan ikan-ikan yang besar dan wanita-wanita hamil tidak dibenarkan langsung memakan ikan sehingga ia melahirkan anak. Pantang ini kadangkala terpaksa dituruti oleh si suami supaya anaknya nanti tidak disampuk hantu syaitan. Semua kerja telah pun beres dan kehidupan di ladang baru berjalan seperti sedia kala. Penghulu pun mengadakan satu perjumpaan untuk seluruh anak buahnya. Penghulu memulakan upacara dengan memuji kerajinan dan usaha gotong royong yang telah ditunjukkan oleh mereka dalam memulakan hidup baru yang sekarang pulih seperti sedia kala. Beliau mencadangkan supaya mereka bersiap-siap untuk pergi ke bandar sebelum tiba musim tengkujuh bagi menjual hasil-hasil dari hutan. Mereka sungguh gembira dan akan segera mengumpul rotan dan jelutung dari hutan. Wanita-wanita muda dan gadis-gadis meminta izin untuk menyertai rombongan itu oleh kerana mereka belum pernah keluar dari kawasan kampung mereka. Dengan ini, mereka akan berpeluang menemui penduduk bandar dan melihat cara hidup di sana. Quát. Dek, aduh, itu nih. Nah, adi lah. Halo, itu. Aduh, Mare. cah matu. Tuh, iya man. Aduh, iya. Mare. Adi. Nah, Berbagai jenis rotan hidup subur di hutan-hutan tropika. Jenis yang kecil, kira-kira sebesar setengah atau 1 inci, tumbuh dengan banyaknya di tebing-tebing sungai. Jenis yang sebesar 1,5 hingga 2,5 inci hanya boleh didapati di hutan yang tebal sahaja. Rotan ini tumbuh serumpun dari 1 akar dan panjangnya di antara 100 hingga 200 kaki. Hujungnya yang berduri biasanya berada di puncak-puncak pokok, sementara batangnya menjala dan membelit di permukaan tanah. Duri-durinya yang tajam hendaklah dibuang dengan cermat. Pak, tolong em rau tu. Nah, nah. Aduh, dia tak. Aduh. Aduh. Tiga, tiga.
Abang dua ambil. Dia cok. Cok lah. Cok terus. Oh, penjagaan je. Penjagaan. Rotan amat perlu dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis yang besar digunakan untuk membuat perabot dan hiasan-hiasan rumah. Dan yang kecilnya dibuat beg, bakul dan beraneka jenis barang-barang rotan. Setelah dipotong mengikut ukuran-ukuran yang sesuai, rotan-rotan ini diraut dengan teliti dan diminyakkan sebelum dihantar ke bandar untuk dijual. Perabot-perabot dan barang-barang rotan yang rapi buatannya boleh tahan bertahun-tahun lamanya. Haji pegang. Nah. Jai, awak. Jai. Itu. Dah. Masuk ni berbat. Jadi mau cari ni. Lah, nak golap. Lah kaan kenu ni golap. Nak kana ingin dah nong pacu. Ni. Lah, nyom macam ni. Dah macam ni aduh. Malo awan Getah jelutong ialah satu lagi hasil hutan yang perlu dalam kehidupan kita. Ia ditoreh dari batang pokok jelutong yang besar setinggi lebih dari 100 kaki. Pokok-pokok ini hidup liar di hutan rimba dan tumbuh dari biji-biji yang disebarkan oleh burung-burung. Aduh, lah MC reluk mare. Jek, alah. Pokok jelutong ditoreh setiap hari untuk mengeluarkan getahnya. Mereka menorehnya di waktu subuh kerana getahnya senang mengalir ketika udara sejuk. Getah ini kemudiannya dikumpul dan dibekukan dengan membubuh asid. Buku-buku getah direndam di dalam anak-anak air yang cetek supaya lembut dan mudah dilentur. Kemudian dibawa ke bandar untuk dijual dan diekspor. Getah jelutong ialah bahan utama untuk membuat chewing gum di samping lain-lain kegunaan. Sungai merupakan alat perhubungan yang penting bagi orang-orang Temia dan satu-satunya cara bagi mereka mengangkut barang-barang jualan. Orang-orang Temia sangat mahir membuat rakit dan buluh merupakan bahan yang terbaik sekali. Untuk membuat rakit, buluh-buluh dikumpulkan di tebing sungai dan kemudian disusun dan diikat tanpa menggunakan paku atau sebarang alatan moden. Supaya buluh-buluh itu tidak tercabut, sebatang kayu dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang ditebuk di tepi tiap-tiap buluh, lalu diikat dengan rotan.
Sebuah pelantar yang tinggi dibina di tengah-tengah untuk penumpang dan barang-barang mereka. Disediakan juga pelapik yang tinggi untuk dapur supaya tidak basah apabila rakit ini dipukul arus. Dayungnya dibuat dari buluh atau kayu dan diletakkan di hujung rakit untuk mengayuhnya ke tengah sungai. Kemahiran dan tenaga amat perlu untuk mengayuh dan mengemudikan rakit ini, terutamanya di sungai yang deras dan berbatu-batu supaya tidak berlaku sebarang kemalangan. Nak tambah bergadu, nak usti kelangan. Nak ada yang keran. Mana orang? Tanah raya. Ate dulu. Lah, dulu. Dah, oyo. Aku jangan tolong mana. Dah, dah. Dulu ate dulu mama no anu. Kini siaplah 4 buah rakit untuk membawa penumpang dan barang-barang mereka. Setelah dimuat semua barang-barang, mereka pun siap sedia untuk memulakan perjalanan yang mungkin memakan masa 3 hari jika cuaca baik. Mereka hanya berakit di siang hari sahaja kerana batu-batu besar di dalam air akan membahayakan perjalanan di malam hari. Apabila malam, mereka berlindung di kampung Puak Temia yang berhampiran atau berkhemah di satu kawasan yang selamat. Taruh lepas. Jadi kalau setelah dimuat semua barang-barang, wanita dan kanak-kanak mengambil tempat masing-masing. Orang lelaki akan berkayuh dan yang lebih berpengalaman akan mengetuai rakit sambil memberi arahan kepada mereka yang berakit buat pertama kalinya. siap sama bakar rakit jenazah yang malam tu. Awak tetap jadu tendak tu. Oh. Kemudian mereka aja malam. Besar jalan ke sempat. Besar jika ni ke sempat teh.
Setelah semuanya siap, perjalanan pun dimulakan. Di lurah-lurah bukit, sungai dan cabangnya mengalir berliku-liku, disertai dengan jeram-jeram dan arus yang amat deras. Oleh itu, rakit dibuat kecil sahaja untuk membolehkannya melalui lorong-lorong yang sempit dan tidak mudah terbalik apabila menempuh jeram-jeram. Walau bagaimanapun, ukuran rakit disesuaikan dengan kegunaannya. Dari yang lebarnya 2 kaki untuk membawa 2 orang, hinggalah kepada rakit yang dibuat daripada 20 batang buluh. Di hilir sungai, kerana tiada berjeram, rakit-rakit yang panjangnya 30 atau 40 kaki dan lebarnya 10 atau 15 kaki digunakan untuk mengangkut hasil-hasil tanaman seperti pisang dan buah-buahan lain. Apabila tiba di kawasan perairan yang tenang, orang-orang perempuan sempat memasak ubi, sementara kaum lelaki berehat-rehat sebentar. Kenyang deh. Baturan, habis. Ren, kau mai itu. Oh, jerat! Ada pelayaran! Stop! Amaran adanya jeram di hadapan mereka dilaungkan oleh ketua rombongan yang telah banyak pengalaman mengatasi bahaya ini. Mereka yang berakit buat pertama kalinya merasa geron dan cemas melihat arus sungai yang berbuih-buih sambil berdoa di dalam hati supaya hantu dijeram tidak meragut nyawa mereka. Mereka bertungkus lumus mengayuh rakit supaya tidak terlanggar batu-batu. Oleh kerana tekanan-tekanan kuat ke atasnya, pengayuh-pengayuh ini seringkali patah dan terpaksa diganti. Oleh itu, mereka sentiasa membawa bersama pengayuh-pengayuh gantian sekiranya terjadi perkara yang mencemaskan ini.
Berakit di kawasan jeram amat sesuai dengan orang-orang yang suka mengembara kerana ia tidak kurang seronoknya jika dibandingkan dengan perlumbaan kereta. Orang-orang Temia sangat gemar berakit sambil bersorak-sorak kegembiraan. Tetapi banyak bahayanya kerana rakit-rakit yang dikendalikan oleh orang-orang yang kurang berpengalaman selalu sahaja menemui kemalangan. Bagi orang-orang Temia, sungai adalah sebahagian dari hidup mereka sehingga mereka beroleh berbagai pengetahuan dan kemahiran tentang cara-cara berakit. Selain dari tanda-tanda di batu yang menunjukkan paras air, mereka tahu sama ada terdapat batu-batu di dalam air dengan hanya melihat arus dan haluannya. Mereka juga tahu bagaimana untuk mengelakkan arus yang berpusar-pusar di samping air yang mengalir deras lalu meresah keluar di celah-celah batu yang besar. Keseronokan berakit di lurah-lurah sungai jarang sekali dirasai oleh orang-orang di bandar. Inilah peluang untuk berehat sambil menikmati makanan di bawah sinaran matahari dan tiupan angin bukit yang dingin dan segar. Atau bermandi-manda di air tenang sambil menikmati keindahan alam semula jadi. Berbagai jenis orkid kembang segar di dahan-dahan kayu dan kadang-kala kelihatan sekumpulan beruang atau lain-lain binatang menyusuri tebing sungai. Keesokan harinya, setelah berkhemah di tebing sungai, mereka pun meneruskan perjalanan. Arus sungai amat deras oleh kerana hujan telah turun dengan lebatnya di malam itu. Perjalanan semakin sukar dan rakit mereka terumbang-ambing dipukul arus. Di musim tengkujuh dan semasa banjir, air di sungai naik sehingga 40 atau 50 kaki. Batu-batu besar kadangkala tercabut bila dilanda air dan terjadilah lubuk-lubuk yang cetek.
halap. Oh, anak siro. Lagi belum lah, wak anak. Patik. Setibanya di Kampung Pulat, sebuah perkampungan di tepi sungai Nenggiri, yaitu tempat tinggal seorang ketua puak Temia, mereka pun singgah untuk mengunjungi saudara mara mereka. Mereka bertegur sapa, tetapi tidak bertanya khabar atau arah yang dituju di khalayak ramai kerana takut didengar oleh hantu syaitan yang berkeliaran untuk mencari mangsa. Seseorang itu masuk ke rumah orang-orang Temia tanpa dijemput kerana mungkin ada orang sakit di dalamnya yang pantang diziarahi. Tetapi biasanya orang-orang Temia ini peramah dan sedia menerima dan makan bersama-sama dengan tetamu atau musafir yang singgah di rumah mereka. Orang-orang Temia di Kelantan mendiami sebahagian besar kawasan barat daya negeri Kelantan sehinggalah ke sempadan negeri Perak dan Pahang. Sungguh pun setiap kumpulan ada mempunyai ketuanya sendiri. Seorang lagi ketua dilantik di kawasan lembah sungai dan orang-orang Temia di kawasan pedalaman menganggap yang tinggal di muara dan tebing sungai sebagai saudara mereka. Malah kebanyakan dari mereka ada mempunyai saudara mara di lain-lain kawasan dalam lingkungan saka mereka. Ya, jadi melugur had lah ije ladu inain. Ya, ini kami ate kiwek. Selut kami masoi. Ya ate gandar la usiewek pami tidak. Ya na seluk cinate. Ya ate kiwek na nalako sila ka aliso. Tao ada ke hati nak lari. Anak melek ke coy betul. Nanti nak ada. Wah kayu. Lah, usah kayu jamu jago jawa. Nah, hakim kayu lah. Ale nyop nak. Dah, ada cak ayu di kayu. Dah, Sambil beramah mesra, mereka saling bertanya khabar dan berita. Apabila mengetahui yang tetamu mereka sedang dalam perjalanan ke bandar untuk berniaga, ketua di situ menasihatkan mereka supaya menukar pakaian terap yang dipakai dan meminjamkan pakaian-pakaian yang lebih sesuai. Wanita-wanita Temia mendedahkan dada mereka bukanlah sebagai satu daya tarikan, tetapi untuk menyusukan anak-anak. Oleh itu, mereka tidak segan silu mendedahkan tubuh mereka. Tetapi di bandar, mereka tidak boleh berbuat begini, kerana ini akan menggemparkan dan menimbulkan kesiluan. Okey, ini abad tu. Nak og malikaw atu. Duh. Malo, pelaan. Duh. Mati. Mati. Subuh-subuh lagi, setelah bangun dari tidur, mereka pun meninggalkan Kampung Pulat, sebuah perkampungan puak Temia di tebing sungai Nenggiri untuk meneruskan perjalanan ke bandar. Di sini, sungainya luas dan tidak deras, dan ini memudahkan lagi perjalanan.
Hanya terdapat sedikit jeram sahaja sebelum sampai ke hilir sungai yang tidak didiami orang. Dari gunung, sungai mengalir berliku-liku dengan menempuh bukit-bukit batu kapur dan kampung-kampung Melayu. Orang-orang Temia berhubung rapat dengan orang-orang Melayu yang tinggal di kampung-kampung di sepanjang Sungai Nenggiri. Menerusi pergaulan ini, mereka fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Terdapat juga kawin campur di antara orang-orang Temia dengan orang-orang Melayu, dan setengah-setengah orang Melayu boleh bertutur bahasa Temia. Dengan ini, orang-orang Temia sedikit sebanyak bergaul dengan masyarakat Malaysia yang lain. Tuh, di nong kemarin. Alam, nyom. Perjalanan dengan rakit bergantung kepada arus sungai dan tidak dapat diramalkan lamanya. Senja hampir menjelang, tetapi mereka masih jauh dari pekan yang berhampiran. Bila tiba di sana nanti, rakit-rakit ini akan dirombak dan buluhnya dijual. Mereka akan pulang berjalan kaki dengan meredah hutan, tetapi tidak semestinya mengikut tebing sungai. Di pagi hari yang keempat, mereka pun sampai di Bertam, sebuah pekan kecil yang dihubungkan ke lain-lain tempat dengan kereta api. Secara kebetulan, mereka sampai di Bertam pada hari Jumaat yang merupakan hari cuti di Kelantan. Hari ini diadakan pasar minggu di hampir semua pekan-pekan besar. Peniaga-peniaga dari Kota Baru yang syarat dengan barang-barang dagangan bertemu dengan petani-petani dari kampung yang membawa hasil tanaman mereka. Barang-barang ini diperniagakan dan terjalinlah persahabatan di antara kedua-dua golongan ini. Ay, maha tu. Siya semua. Enggak, ya sil ada jual tu. Di Bertam, orang-orang Temia tidak dianggap ganjil atau menjadi tumpuan ramai. Sebaliknya, mereka disambut baik sebagai saudara-saudara dari pedalaman. Kedatangan mereka yang kerap telah mengeratkan lagi tali persahabatan dengan penduduk di bandar.
Dengan pendapatan baru yang diperolehi, mereka membelanjakannya dengan membeli barang-barang keperluan, sehinggalah ke barang-barang mewah yang tidak diperlukan sangat dalam hidup mereka. RM20. Setelah beberapa hari menempuh hutan dengan mengikut tikas-tikas binatang yang bersimpang siur di bukit dan di lembah sungai, mereka pun sampai di rumah, syarat dengan barang-barang belian dari bandar. Dia ni abad tu. Sakit abad. Okey. Sembah intat aki ni jakan cik tu. Naik tu lep sembah cek lep kek. Tu. Satu perkara yang menarik dalam hidup orang-orang Temia ialah mereka sentiasa berkongsi sebarang keuntungan yang diperolehi tanpa mengira jumlah hasil yang didapati oleh tiap-tiap seorang dari mereka. Barang-barang yang dibeli dibahagi-bahagikan mengikut kehendak dan kegemaran masing-masing. Padi yang masak menguning meliuk-liuk di tiup angin, dan kini tibalah musim menuai. Padi hendaklah habis dituai sebelum angin tengkujuh melanda pantai timur semenanjung Malaysia. Setiap kawasan ada mempunyai tarikh-tarikh menanam dan menuai mereka sendiri yang mesti dipatuhi supaya tanaman mereka menjadi. Cuaca buruk dan hujan akan mendatangkan bencana di mana mereka terpaksa hidup dengan memakan ubi kayu dan lain-lain tanaman hutan. Duh, tak pai meg padi ada nahi. Aleh, en padi atek. Nak, dak wek mak masih hitam. Menuai padi biasanya dilakukan oleh kaum wanita dengan menggunakan tuai. Biji-biji padi yang cukup masak dikumpulkan untuk dijadikan benih bagi musim berikutnya. Pokok padi dituai batang demi batang dan kemudian dibanting untuk menanggalkan padinya. Setelah dijemur, ia disimpan untuk keperluan sehari-hari. Satu upacara sewang diadakan bagi merayakan habisnya musim menuai di samping membuka pantang, iaitu berakhirnya tempoh berkabung di atas kematian Takngah. Upacara ini disambut dengan riang gembira dan setiap orang digalakkan supaya ikut menari. Filem yang anda saksikan tadi dipersembahkan dalam 4 episod dan menggambarkan keadaan Puak Temia setengah abad yang lampau. Kini, cara hidup orang asli seluruhnya telah banyak berubah, kecuali adat resam dan kepercayaan mereka yang masih diamalkan di kawasan pedalaman. Sejak tercapainya kemerdekaan,
Kerajaan menerusi Jabatan Hal Ehwal Orang Asli telah mentadbirkan kebajikan dan kemajuan mereka dengan tujuan mencampurkan mereka ke dalam golongan rakyat Malaysia lainnya. Jabatan ini diuruskan oleh pegawai-pegawai yang profesional dan berdedikasi dengan dibantu oleh anggota kaki tangan yang terdiri dari orang asli sendiri. Bantuan di segi peralatan dan teknik ada juga disumbangkan oleh negara-negara luar. Agensi-agensi kerajaan yang lainnya juga telah bekerjasama bagi memajukan orang-orang asli ini. Berbagai rancangan telah dan sedang dilaksanakan untuk kemajuan sosial, ekonomi dan kebudayaan orang-orang asli. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli menyediakan khidmat perubatan yang meluas, termasuklah hospital di Gombak yang mempunyai 450 buah katil, 12 batu dari Bandaraya Kuala Lumpur, dan 140 buah pusat-pusat kecil perubatan dan kecemasan di kawasan-kawasan pedalaman. Tentera Udara Diraja Malaysia juga menyediakan helikopter-helikopter untuk menerbangkan doktor bagi rawatan perubatan. Rangkaian penerima wireless membolehkan pusat-pusat perubatan di kawasan pedalaman berhubung terus dengan ibu pejabat jabatan ini di Kuala Lumpur. Jabatan ini juga menyediakan sebilangan besar sekolah-sekolah dan asrama untuk anak-anak orang asli di kawasan pedalaman yang terpencil. Pelajaran yang lebih tinggi di bandar-bandar hingga ke peringkat universiti adalah diberi percuma kepada semua anak-anak orang asli yang berkelayakan. Keseluruhannya, peranan jabatan ini ialah untuk mencari jalan-jalan yang berkesan di dalam usaha membantu dan mendorong orang-orang asli supaya menerima dan mempelajari kaedah-kaedah serta kemahiran-kemahiran baru. Kaedah dan kemahiran ini akan membolehkan mereka menambah hasil tanaman, beroleh pengetahuan yang lebih luas dan sentiasa sihat kerana ia mempunyai banyak kebaikan yang tidak pernah mereka nikmati sebelumnya. Kepada anak cucu penghulu Cimbung dan anak buahnya yang telah menunjukkan kepada kita cara-cara yang lama, masa depan mereka sebagai rakyat Malaysia adalah cerah untuk menyumbangkan bakti dan tenaga demi kemakmuran negara.